Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 446 tahun bukan suatu jangka masa yang singkat saat sejarah dan peradaban mula disingkap. Saat penjajah datang, kononnya untuk memerintah, namun hanya melaksana pecah dan perintah yang akhirnya meletakkan kita di sektor yang bercapah-capah. 446 tahun juga melihatkan kepada kita bagaimana prajurit negara terus bermandi darah dalam suatu perjuangan penuh bersejarah. Tidak lain tidak bukan untuk membebaskan ikatan negara yang bermaruah. Kini 64 tahun kita merdeka, sama umurnya dengan ayah saya. Kita ada 3 bangsa utama. Kita ada Melayu, Cina, India. Tidak dilupa 214 etnik yang unik budayanya. Kita sekarang digelar hanya dengan satu nama, iaitu bangsa Malaysia. Saya yakin dan pasti dalam benak fikiran anda dan saya sendiri sebagai anak merdeka, kita pasti tertanya-tanya, bagaimana sebenarnya pembentukan Malaysia? Maka, ayo sama-sama kita telusuri mauduk pidato saya 16 September, memahami pemimpin berjiwa gagah, melahir negara ampuh melangkah. Pertama, 16 September 1963, satu tarikh keramat yang perlu untuk kita ingat, kerana pada tarikh inilah Malaysia telah ditubuhkan dengan gabungan antara Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura. Sebelum akhirnya Singapura menarik diri daripada menyertai Malaysia. Maka, menjunjung makna tak kenal maka tak cinta, ayo saya bawa anda untuk kita telusuri kronologi waktu dan masa peristiwa 16 September 1963. Kita mulakan dengan 27 Mei 1961 saat Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu Tunku Abdul Rahman telah pun menggagaskan satu idea untuk menggabungkan negeri-negeri dalam satu kerjasama politik. 23 Julai 1961, Mesyuarat Persatuan Parlimen Commonwealth Cawangan Tanah Melayu dan Borneo telah pun menubuhkan jawatan kuasa perunding perpaduan. Ogos 1961, mesyuarat kali pertama telah dijalankan di negeri Sabah. 18 hingga 20 Disember 1961, mesyuarat kedua perunding perpaduan telah diadakan di Sarawak. 6 hingga 7 Januari 1962, mesyuarat kali ketiga telah pun diadakan di Selangor Legislative Assembly Chamber, Kuala Lumpur. Seterusnya, pada 17 Januari 1962, mesyuarat ketiga telah pun dijalankan. Dan seterusnya, mesyuarat telah menjalankan satu Suruhanjaya Kobalt untuk ditubuhkan supaya dapat menilai bagaimana respon dan tindak balas rakyat di negeri-negeri di Borneo Utara dan juga Sarawak. Pada 21 Jun 1962, laporan Suruhanjaya Kobalt telah pun disiapkan dan akhirnya dikemukakan kepada Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dan juga Perdana Menteri British. Pada 21 Jun 1962 juga, kata sepakat telah pun dicapai oleh Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dan juga Perdana Menteri British. Pada 9 Julai 1962, perjanjian penting telah ditandatangani di Pejabat Perhubungan Commonwealth di Marlborough House of London. Dan pada 16 September 1963, upacara pengisytiharan Malaysia diadakan di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, dibacakan oleh Tunku Abdul Rahman di hadapan rakyat jelata yang rata-ratanya mencapai hampir 30,000 orang kesemuanya. Atuk saya kata, pada ketika itu tiada bunyi yang lagi kuat melainkan laungan kegembiraan diterjemahkan dengan air mata yang membasahi bumi merdeka. Kedua, memahami pemimpin berjiwa gagah
Dalam kronologi masa yang saya ceritakan, kita dapat lihat betapa Tunku Abdul Rahman cinta akan negara sehingga sanggup bermandi keringat untuk mendapatkan nama Malaysia. Sayang dan cinta ini terus diturunkan kepada Perdana Menteri selepasnya. Sebab itu, dalam slogan setiap Perdana Menteri dapat kita diibaratkan sebagai bagaimana merakyatnya jiwa mereka. Tun Dr. Mahathir dan Tun Abdullah Ahmad Badawi telah pun menggagaskan wawasan 2020. Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak ada satu Malaysia. Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadikan Malaysia Baharu sebagai satu gagasan perjuangan. Seterusnya, Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan Malaysia prihatin dalam setiap gerakan. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob baru-baru ini melanggarkan slogan Keluarga Malaysia dan juga Skuad Keluarga Malaysia. Bercerita di atas realiti, kita ada bangsa berbeza, agama berbeza, kita juga ada resan yang perlu difahami bersama. Sebab itu, perasaan cinta dalam negara itu telah pun kita terjemahkan bersama dengan perpaduan yang tiada belah bahaginya. Saat peristiwa konfederasi Indonesia-Malaysia, bagaimana kerajaan Malaysia telah mengerahkan semua tentera-tentera Malaysia untuk menjaga negara yang kita cinta. Sebab itu, swaima daripada mana datang ancaman sekalipun, kanan, kiri, atas, bawah, depan ataupun belakang, kita tetap akan mempertahankan pertiwi tercinta. Ketiga, negara terus ampuh melangkah. Bercerita atas realiti lagi, kita bukan negara yang mana negara maju, tapi dalam keadaan kita sedang membangun tanpa mengenal erti noktah, kita sudah pun menempuh pelbagai kejayaan yang boleh kita banggakan. Antaranya, dalam perusahaan automobil, kita mampu mengeksport kereta nasional ke luar negara. Seterusnya, dalam pembangunan negara, bagaimana Menara Kuala Lumpur dan Menara Berkembang Petronas menjadi mercu tanda kita. Dalam era teknologi angkasa, sudah lupakah anda? Malaysia menjadi antara salah satu negara yang mana mempunyai satelit angkasa sendiri. Dalam arena sukan pula, tak kira Olimpik maupun Paralimpik, kita masih mampu bersaing dengan atlet-atlet dunia. Malah mampu menghadiahkan emas untuk negara. Rangkumannya, negara kita hari ini, saya ceritakan kepada anda 3 cerita utama. Pertama, kita fahami kembali asal-usul kita dengan memahami kronologi masa 16 September 1963. Kedua, memahami pemimpin berjiwa gagah. Dan yang ketiga adalah untuk kita mengetahui dan terus cinta akan negara supaya negara kita terus ampuh melangkah. Ingatan saya kepada anda semua, negara kita dibentuk bukan hanya dengan petikan jari, namun darah, air mata, keringat, malah ada jiwa yang perlu dikorbankan dan perlu ditolok gadaikan. Sebab itu, tanpa kita, siapa ingin mengangkat Malaysia? Tanpa kita, siapa ingin meneruskan legasi pemimpin berjiwa gagah? Tanpa kita juga, bagaimana negara ingin terus ampuh melangkah? Fikir-fikirkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.